Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Tengah Hari edisi 29 Jun 2020. Anda bersama saya Syuhaida Arifin. Antara tumpuan Berita Tengah Hari, penduduk terjejas banjir di Sabah meningkat kepada lebih 1,000 orang. Kita mulakan berita dengan perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas meningkat kepada 1,210 orang di 11 daerah setakat 12 tengah hari tadi. Manakala 15 pusat pemindahan sementara PPS dibuka yang menempatkan 375 keluarga dari 152 kampung. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan daerah terlibat ialah Kota Belud, Papar, Penampang, Beaufort, Tenom, Kota Marudu, Keningau, Pitas, Membakut, Putatan dan Tuaran. Di Tenom, 3 lagi PPS dibuka menjadikan jumlah keseluruhan 8 PPS di daerah itu dengan pertambahan penduduk dipindahkan ke PPS iaitu 634 orang. Sementara itu, penduduk terjejas di Kota Belud menurun kepada 323 orang daripada 102 keluarga yang ditempatkan di 4 PPS. Di Papar dan Penampang pula masing-masing 62 dan 19 penduduk terjejas. Jumlah penduduk terjejas di Beaufort 49 orang melibatkan 12 keluarga. Sementara itu, penduduk terjejas banjir dinasihatkan supaya sentiasa menjaga keselamatan diri. Nasihat dari Pejabat Ahli Parlimen kepada warga Beaufort perlu berjaga-jagalah sebab musim ini musim hujan, jadi semua patutlah jaga dari segi keselamatan diutamakanlah. Kami telah menyediakan dewan untuk perpindahan. Tempat telah pun disediakan. Jadi mana-mana jika ada permohonan untuk pemindahan, kami sebagai pihak ahli jawatankuasa ini akan bertindak cepat. Itu kami di atas bumbung sudah, di atas siling. Memang tidak dapat selamat apa-apa lah. Tidak sempat sudah. Bila baru mau ready mau keluar, air sudah deras. Jalan begini kan sangat menyusahkan penduduk kampung lah. Jadi kalau boleh kerjaan ambilan lah bagi jembatan kau itu atau dibagi naik lah itu apa ini jalan. 6 lagi daerah mengalami banjir namun masih tiada PPS dibuka iaitu Kota Marudu dengan 7 kampung terjejas, Keningau 2, Pitas 4, Membakut 19, Putatan 3 dan Tuaran 17. Beralih ke perkembangan banjir di Johor, sehingga 11 pagi jumlah penduduk terjejas banjir masih kekal 129 orang melibatkan 35 keluarga. Exko Kesihatan dan Alam Sekitar Arvida Nathan berkata, setakat ini 2 buah pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka. 2 PPS tersebut, Sekolah Kebangsaan SK Orang Kaya Ali yang menempatkan 49 orang daripada 13 keluarga. Manakala PPS SK Seri Menanti menempatkan 80 orang daripada 22 keluarga. Sultan Johor Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar berkenan untuk membiayai kos membaik pulih wad perubatan perempuan Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru yang terbakar petang semalam. Baginda bertitah kos membaik pulih itu akan ditanggung sepenuhnya Yayasan Sultan Ibrahim Johor. Baginda juga akan melantik kontraktor bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan dapat dimulakan dengan segera. Menerusi titahnya di Facebook, Pengarah Jabatan Kerja Raya, Pengarah Kesihatan Johor dan Pengarah Bomba Negeri diminta segera berbincang mengenai pelan pembaikan. Kira-kira 3 petang semalam wad perubatan perempuan HSA terbakar namun kejadian itu tidak melibatkan kecederaan dan kematian. Kebakaran melibatkan panel oksigen, vacuum, butang loceng dan suis di salah sebuah katil di dalam wad itu.
Baik, kita balik ke perkembangan pilihan raya kecil PRK DUN N23 Chini. 18 orang yang terdiri daripada anggota polis akan mengundi awal esok di Bilik Maklumat Balai Polis Chini Pekan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Azhar Azizan Harun dalam satu kenyataan memaklumkan pusat pengundian awal tersebut akan dibuka mulai pukul 8 pagi hingga 12.30 hari. Proses pengundian awal akan disaksikan oleh ejen calon serta pemerhati pilihan raya yang telah dilantik SPR. SPR akan menyiarkan proses pengundian ini secara langsung menerusi laman Facebook SPR. Jelasnya sepanjang proses pengundian awal itu, pematuhan kepada garis panduan pencegahan COVID-19 yang telah dikuatkuasakan akan dilaksana seperti penjarakan sosial, amalan pemakaian pelitup separuh muka dan penggunaan cecair pembasmi kuman. Pusat Internet di bawah kelolaan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM terus-menerus memberi manfaat kepada komuniti setempat khususnya di kawasan luar bandar termasuk di Felda Chini Pekan. Kewujudan pusat internet itu sejak 2009 di Chini bukan sahaja meningkatkan golongan celik IT, malah turut menawarkan kursus berkaitan bagi membantu penduduk setempat menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Menurut pengguna pusat internet Felda Chini 1, Wan Safi'i Wan Omar, selain golongan dewasa, pelajar sekolah juga sering memanfaatkan perkhidmatan internet dan Wi-Fi untuk sesi pembelajaran sepanjang tempoh PKP. Selain di Felda Chini 1, sebuah lagi pusat internet di Felda Chini Timur turut memberi manfaat kepada 800 pengguna. Kebanyakan pelajar-pelajar sekolah dia lebih kepada buat kerja sekolah, jadinya lebih kepada desktop publishing, Microsoft Word, PowerPoint, Office, Excel. Okey. Kepada usahawan pun kami turut membantulah dari segi cuba menaik tarafkan kehidupan usahawan dengan memandangkan zaman sekarang lebih kepada digital ekonomi, jadinya pemasaran produk-produk usahawan kami lebih tumpukan kepada pemasaran secara online lah. Bagi penduduk setempat, mereka amat bersyukur kerana kewujudan pusat internet itu dapat menampung segala keperluan penduduk tanpa perlu keluar daripada kawasan Chini. Saya rasa pusat internet ini memang baguslah. Semua apa yang kita nak, khidmatan yang diberi, semua terbaiklah. Apa yang kita mudah didapati, benda dia punya selalu kita nak tu, kepentingan yang kita guna tu semua ada. Dalam kat sini disediakanlah macam photostat, kita hantar email, benda apa kita tak berti, benda boleh ajar semua. Memang banyak manfaat lah kepada penduduk kat sini, sebabnya kebanyakannya penduduk dekat sini tak ada komputer dekat rumah sendiri kan, tak ada printer, jadinya kalau dia perlukan keperluan tu dia boleh datang kat sini. Dengan staff pun sangat membantu, sangat mesra, semuanya terbaik lah. Cari maklumat, macam sekarang kan saya student, so nak cari maklumat untuk kelas online apa semua, bila nak guna akan datang guna internet ni lah. Pusat Internet SKMM yang dibina itu menyediakan perkhidmatan internet jalur lebar berkelajuan tinggi, kursus serta latihan ICT selain e-dagang bagi meningkatkan kemahiran masyarakat setempat sekaligus memperkasa tahap ekonomi tempatan. Turut ditawarkan kemudahan ICT kepada golongan orang kurang upaya OKU supaya mereka tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi semasa. Tongkat Ali sejenis herba yang begitu terkenal dalam kalangan masyarakat Melayu, Cina dan orang asli. Permintaan yang menggalakkan menjadi pendorong kepada seorang usahawan wanita masyarakat orang asli untuk menjadi pembekal produk herba tradisional itu. Kini selepas lebih 10 tahun menceburi perniagaan berkenaan, Nur Hayati Abdullah 55 tahun menjadi pembekal utama Tongkat Ali kepada sebuah syarikat kosmetik tempatan bertaraf antarabangsa. Jelasnya herba ini perlu melalui beberapa proses seperti pembersihan, pengeringan, meracik, menjemur dan mengisar kepada bentuk kepingan halus dan serbuk. Cabaran Tongkat Ali ni memang banyaklah. Satu, dia mudah bercendawan, dia mudah berkulat. Apabila kebersihannya tak dibuat betul-betul, tak diteliti, jadi Tongkat Ali ni cepat berkulat.
Sebab di tempat-tempat yang tak dicuci bersih itu dia banyak kulat lah. Daripada situ dia berkulat, dia akan berjangkit ke satu akar ke satu akar. Di situ masalah gitulah. Dia menggunakan khidmat 30 pekerja terdiri daripada masyarakat setempat di Kampung Gumum, Chini. Kini perniagaan yang bermula dengan modal RM400 terus berkembang sehingga mampu mengeluarkan 4 tan metrik produk sebulan. Nur Hayati turut mendapat bantuan Jabatan Kemajuan Orang Asli Jaguar dan pinjaman daripada Majlis Amanah Rakyat MARA. Bursa Malaysia dibuka rendah pagi ini meneruskan momentum Wall Street yang lemah ketika diniagakan Jumaat lalu. Pada pukul 12.25 tengah hari tadi, Bursa Malaysia susut 9.98 mata kepada 1,478.16 mata. Antara saham aktif AT naik 3 sen kepada 14 sen, V Solar meningkat 1 sen kepada 6.5 sen dan Asia Poli naik 2 sen kepada 17.5 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula antaranya AJI bertambah 54 sen kepada RM16.36, Supermax naik 29 sen kepada RM7.14, manakala Alliance meningkat 16 sen kepada RM14.38. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini dalam situasi berhati-hati dengan mata wang dolar kekal kukuh di celah-celah kebimbangan akan berlakunya gelombang kedua COVID-19. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.282 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.071 dan berada pada 3.996 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.295 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.812 berbanding euro. 1,000 set sistem pertanian pintar Smart Urban Farming Kit (SMURF) dijangka dapat dimanfaatkan oleh golongan B40 di bandar. Projek itu digerakkan oleh Nano Malaysia Berhad Nano Malaysia bagi membantu golongan terlibat menjana pendapatan baharu susulan impak pandemik COVID-19. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Nano Malaysia, Dr. Rizal Khairi Ahmad, fasa pertama projek tersebut akan bermula Jun hingga Disember ini bukan sahaja mengguna pakai teknologi pertanian pintar, malah menekankan elemen ekonomi digital. Jelas beliau, data yang dikumpul dari kohort pertama ini akan digunakan untuk membantu dan menambah baik fasa seterusnya. Dari segi mengolahkan dia supaya dia sesuai untuk B40, kita kena reducekan kos. Jadi kita mungkin akan menjual unit tersebut tanpa untung. Sebab kita nak menolong B40. Jadi kita jual at cost ataupun jadi itu cara kita. Itu NGO juga akan menyediakan platform. B40 akan gunakan hasil produk daripada sistem pertanian pintar bandar tersebut akan dijanakan oleh B40 tersebut. Mungkin kita ambil percentage yang kecil untuk mati untung sikitlah untuk cover the cost. Justru bagi mengoptimumkan impak, pihaknya turut berkolaborasi dengan agensi dana, pemasaran serta badan bukan kerajaan NGO. Tambah beliau, projek bersifat serampang dua mata itu disasar bagi membantu mengurangkan perbelanjaan harian dan menjadi sumber ekonomi sokongan. Sehingga kini 22 set sistem perkenaan sudah ditempah bagi tujuan komersial. Baik, pelaksanaan program MyGig diyakini mampu mendukung belia dalam ekosistem ekonomi gig pasca COVID-19. Program itu merupakan sinergi kerjasama rentas kementerian yang diusahakan Kementerian Belia dan Sukan KBS dalam membantu kumpulan belia meningkatkan potensi diri selain mengoptimumkan perkembangan ekonomi gig. Ia adalah kerjasama KBS dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia menggunakan platform sedia ada di bawah Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC). Jadi kedua-dua ini menyediakan satu peluang untuk belia terutamanya pasca COVID ini menjana pendapatan dari segi orang kata menceburi gig ekonomi yang mana kalau yang memerlukan lebih skill dan kepakaran mereka boleh menjurus kepada digital freelance. Tapi kalau yang kurang sikit dari segi profesional punya qualification dan sebagainya yang lebih kepada perkhidmatan maka bolehlah pergi kepada MyGig Service. Yang MyGig Service ni lebih kepada macam
nak jadi rider, nak jadi orang kata dari segi skill membaiki kereta, membaiki aircon dan sebagainya. Tapi kalau yang digital freelance tu mungkin lebih orang kata lebih serius tasknya, macam menjadi script writer, menjadi penterjemah dan sebagainya. Sejak dilancarkan 23 Jun lalu, platform berkenaan mendapat lebih 500 pendaftaran belia seluruh negara. Ia juga melibatkan 100 platform digital merangkumi pelbagai bidang kepakaran dan perkhidmatan. Ini adalah satu bentuk kerja pada masa hadapan. Kita lihat di negara-negara lain, kerja-kerja gig ini ataupun kerja freelancer ini menjadi salah satu cara bentuk pekerjaan baharu. Kerana syarikat-syarikat yang ada, khususnya yang di negara-negara seperti di Eropah dan juga Amerika Syarikat, dia memilih pekerja-pekerja freelancer ini untuk melakukan tugasan-tugasan berdasarkan projek. Bantuan kerajaan menerusi pakej bencana telah memberikan sinar baru kepada 2 usahawan di Pulau Pinang. Setiap yang datang ada hikmahnya sendiri. Ia merupakan pendirian seorang pengusaha kemah yang terpaksa bergelumang dengan pelbagai masalah, namun bantuan yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberikan cahaya kepada perniagaannya. Okey, sepanjang PKP semua kita maklum bahawasanya tak ada aktiviti yang pengenduri kenderaan semua tak boleh buat. So jadi saya rasa saya terjejas lah. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan kerana anugerah seorang pemimpin iaitu PM kita yang banyak bantu kita dari segi bantuan prihatin rakyat. Saya dapat banyak 1,000 dan kemudiannya bantuan daripada pinjaman daripada BSN, Base National sebanyak 75,000. Jadi saya bersyukurlah kerana saya dapat ambil duit itu menampung perbelanjaan saya. Beliau berkata berkat bantuan kerajaan, beliau kini lebih yakin dengan ekonomi negara dan berharap kerajaan meneruskan usaha baik sehingga ke peringkat akar umbi. Dalam pada itu, seorang pengusaha minyak pelincir berkata bantuan kerajaan tiba tepat pada masanya dan ia merupakan satu langkah yang efisien. Kita berasa syukurlah kerana kerajaan kita yang pada hari ini, kerajaan hari ini banyak membantu, dan bukan kita daripada untuk orang awam tetapi juga kepada peniaga-peniaga. Alhamdulillah banyak peniaga-peniaga yang telah mendapat menikmati dan juga berpeluang untuk membuat loan bank dengan orang kata dengan cara yang cukup mudah, cukup senang, dan juga geran-geran yang telah kerajaan keluarkan kepada peniaga-peniaga kecil dan juga sederhana untuk mereka merasai nikmat untuk membeli barang lepas balik, untuk mereka memulakan perniagaan lepas balik. Tambahnya, berdasarkan situasi semasa, keputusan kerajaan membuka sektor ekonomi merupakan keputusan yang rasional dan bantuan kerajaan yang diterima membuka ruang baru kepada aspek perniagaannya. Sejak dilancarkan 8 April lalu, 27,803 usahawan telah memohon skim pembiayaan pemulihan perniagaan mikro CBRM yang dikendalikan oleh Tekun Nasional. Daripada jumlah tersebut, lebih 25,000 permohonan telah diluluskan dengan nilai pembiayaan berjumlah RM190.9 juta. CBRM merupakan pembiayaan tanpa faedah khusus bagi usahawan mikro serta perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas akibat COVID-19. Skim tersebut telah ditambah baik dengan proses permohonan dipermudah dan tempoh kelulusan disingkatkan supaya perniagaan dapat dipulihkan dengan lebih pantas. Bagi usahawan perkhidmatan penghawa dingin Khairul Syaziman Muhaid, pembiayaan tersebut digunakan untuk membayar gaji pekerja yang tertunggak semasa pemberhentian operasi syarikatnya sepanjang PKP. Perbezaan amat ketara sebelum PKP dan semasa PKP. Perniagaan saya amat merosot kerana tidak dapat keluar bekerja. Bagi pendapat saya, apa yang kerajaan buat lakukan ini sangat terbaik kerana dapat membantu usahawan-usahawan yang mengalami kemerosotan semasa PKP.
Pengarah Eksekutif Eluriana Legacy Sendirian Berhaju Ariana Ibrahim yang mengusahakan produk makanan ringan pula bersyukur kerana pembiayaan CBRM dapat memulihkan semula aliran tunai syarikatnya. Dimanfaatkan untuk beberapa perkara, untuk pembelian bahan mentah, untuk kos pemasaran dan juga untuk tampung semula kos operasi. Jadi sebenarnya dana CBRM ini memang sangat-sangat membantu usahawan PKS untuk memulih dan memulakan semula perniagaan sedia ada. Selain itu, pihaknya turut memaksimumkan saluran penjualan atas talian dan memperkukuhkan capaian produk kepada pelanggan menerusi jalinan kerjasama dengan syarikat penghantaran. Angka kematian COVID-19 seluruh dunia melebihi 1,5 juta, laporannya seketika nanti. Lebih 1,5 juta penduduk dunia terkorban akibat pandemik COVID-19. 2/3 daripada mangsa direkodkan di Amerika Syarikat dan Eropah. Berdasarkan data dikumpul AFP, jumlah kematian rasmi akibat pandemik itu kini mencecah 500,390 orang. Amerika Syarikat menjadi negara paling teruk terkesan dengan 125,747 kematian, diikuti Brazil 57,622 dan United Kingdom 43,550. Dan sehingga kini kes jangkitan sudah melepasi angka 10 juta kes direkodkan di 196 negara dan wilayah. Sementara itu, Belgium menjadi negara paling tinggi merekodkan kadar kematian berbanding populasi negara itu. China tidak termasuk Hong Kong dan Macau merekodkan 83,500 kes dengan 62 kes baharu sejak Sabtu. Data dikumpul dan maklumat disalurkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO itu bagaimanapun dipercayai hanya mewakili sebahagian daripada jumlah sebenar yang terkesan. Sekurang-kurangnya 9 askar Nigeria dan 2 anggota pertahanan awam mati dibunuh dalam serangan kumpulan pemberontak terhadap konvoi awam di timur Laut Borno menurut sumber keselamatan. Insiden itu turut menyebabkan beberapa orang awam hilang dan dipercayai sama ada diculik atau terbunuh. Pemberontakan yang dikaitkan dengan militan Daesh itu melepaskan tembakan dan bom tangan roket terhadap lebih 100 kenderaan di luar kampung Komala berdekatan bandar Damboa 90 km dari ibu kota Maiduguri. Menurut sumber dari pegawai tentera yang tidak mahu dikenali, ia adalah serangan terhadap konvoi awam yang dikawal oleh tentera dan anggota pertahanan. Pemimpin militan Ibrahim Liman berkata, konvoi dari Maiduguri itu diserang ketika menuju ke Damboa. Pemberontak turut merampas beberapa kenderaan dan mengambil bekalan sebelum kembali ke Sambisa. Konflik gerakan militan selama 1 dekad mengorbankan 36,000 orang dan mengusir hampir 2 juta penduduk dari kediaman di Timur Laut. Skuad kriket Pakistan berlepas ke England untuk melakukan lawatan tanpa membawa sama 10 pemain yang disahkan positif COVID-19. Skipper ujian Azan Ali berkata, pasukan Pakistan yang bertandang selaku pelancong tidak sabar untuk bermain di perlawanan ujian pertama mereka sejak pandemik COVID-19 memaksa penutupan aktiviti sukan di seluruh dunia. Sejurus sebelum berlepas ke England, Azhar berkata, semua pemain mereka sangat gembira selepas berdepan waktu yang sukar. Tambahnya, lawatan mereka ke England sentiasa mencabar dan persembahan mereka dalam 2 lawatan pada 2016 dan 2018 sangat memberangsangkan dan akan cuba untuk mengulanginya. Pakistan memperoleh seri dalam siri 4 ujian dengan 2-2 pada 2016 dan dalam siri 2 perlawanan 1-1 2 tahun kemudian. Kapal terbang sewa khas membawa anggota skuad termasuk 2 pemain simpanan dilihat memakai pelitup separuh muka dan melakukan penjarakan sosial semasa di lapangan terbang Lahore. Skuad Pakistan akan berdepan dengan perintah kuarantin selama 2 minggu sebaik tiba di England sebelum meneruskan persediaan mereka menjelang ujian pertama dengan 2 perlawanan pemanas badan selama 4 hari.
Ketika jumlah mereka yang positif COVID-19 semakin meningkat di Amerika Syarikat, Presiden Donald Trump dilihat menghabiskan sebahagian hari Ahadnya dengan bermain golf bersama Senator Lindsey Graham di Klub Golf Sterling, Virginia. Trump berdepan kecaman berterusan mendesak Presiden itu memberi contoh yang baik dengan memakai pelitup separuh muka, lebih-lebih lagi ketika setiausaha kesihatannya memberi amaran yang waktu semakin singkat untuk mengawal letusan jangkitan ini di negeri-negeri pimpinan konservatif. Kes positif COVID-19 semakin meningkat di lebih separuh daripada negeri-negeri Amerika Syarikat dan mencapai jumlah tertinggi walaupun usaha membasmi telah dilakukan selama berbulan-bulan. Kadang-kala mesej bertentangan diterima daripada kerajaan pimpinan Trump sekaligus menjadikan usaha pembasmian semakin sukar. Paling teruk terjejas ialah negeri-negeri di selatan dan barat yang terdesak selepas terdapat tekanan meminta sektor ekonomi dibuka lebih awal. Tetapi peningkatan terbaru ini melonjakkan jumlah kes melebihi 2.5 juta dengan angka kematian melepasi 125,000 orang. Ini menyebabkan semakin banyak laungan rakyat yang mahukan peraturan dan penguatkuasaan lebih ketat dikenakan. Setiausaha Perkhidmatan Kesihatan dan Kemanusiaan Alex Azar ketika bercakap kepada media berkata, situasi ini sangat serius. Kami ada di seluruh negara. Berkongsi cerita, membawa suara rakyat. Kami ambil tahu, kami ketengahkan. Laporan harian, lintas langsung, semasa dan paling dipercayai. Berita wilayah, medium aspirasi masyarakat. Baik, berita tengah hari edisi Isnin 29 Jun berakhir di sini. Pastikan anda terus kekal bersama wajah dan format baru semua buletin kami di saluran berita RTM. Tentunya yang sahih di berita RTM. Jangan lupa patuhi SOP, jaga kesihatan dan sentiasa gunakan cecair pembasmi kuman bagi mencegah COVID-19. Saya Syuhaida Arifin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.